Selamat menonton Cicet Show. Ya, topik yang akan kita bincang hari ini adalah tentang pilih. Pilih. Pilih apa ya? Alah, pilihan raya kampus lah yang gitu-gitu tu. Macam pilihan raya umum Malaysia. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan kita, mari kita tengok siapakah pemenang yang berjaya menjawab soalan kuis minggu lepas. Hadiah lumayan akan diberikan kepada beliau. Zas! MPP ya? MPP yang dipilih oleh semua pelajar universiti untuk how to say? Ya, 我不会讲嘞。 I don't know, I'm not really well aware of that. students that represent the committee of students. Actually, I just go to vote only lah. That's all I know lah. I don't really get involved in that. Pilihan raya di kampus lah. Apa itu pilihan raya kampus? Pilihan apa? Untuk memilih wakil pelajar. Kami just datang dan select lah mana yang kami rasa boleh memimpin. Itulah dia peserta-peserta dan pemenangnya ialah tiada. Nampaknya soalan minggu lepas agak susah ya. Tapi tak apa, sebab kita telah menjemput seorang tetamu khas untuk memberitahu jawapannya. Dipersilakan Encik Fahmi Reza. Apa khabar? Ya, Fahmi. Selamat datang. Terima kasih. Tahu saya, Fahmi pernah membuat satu kajian tentang gerakan mahasiswa, betul tak? Okey, dari dulu hingga sekarang. Jadi, pada pandangan Fahmi, bagaimanakah MPP sepatutnya berfungsi? Kalau kamu lihat banding tahun 60-an dengan 70-an, mahasiswa ada sebuah kesatuan mahasiswa, a students union yang betul-betul bebas, independen, demokratik, yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mentadbir aktiviti mahasiswa dalam kampus lah. Ya. Pilihan raya kampus lah untuk melantik majlis mahasiswa dalam students union. Banding dengan sekarang, MPP sekadar sebuah majlis yang agak kosong lah, ya, macam lembu dicucuk hidung lah, terpaksa mengikut arahan daripada Pentadbiran Universiti, daripada Chancellor. Oh, begitu. Jadi saya ingin tahu, bagaimanakah keadaan student union dulu? Macam mana mereka memerintah atau mentadbir kerajaan mahasiswa itu? Kalau tengok di Malaysia, sepanjang tahun 60-an hanya ada satu universiti, University of Malaya. So kalau tengok dalam UM dulu, pada tahun 60-an, students ada kesatuan mahasiswa sendiri, their own students unions yang dipanggil AMSU, University of Malaya Students Union, ataupun Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya. So, mereka ada bangunan sendiri dalam kampus ya. Dia orang ada kantin sendiri, dia orang ada bas sendiri di mana mahasiswa sendiri ya melalui AMSU mentadbir ya, menguruskan sistem pengangkutan sendiri dalam kampus. Mahasiswa juga ada perlembagaan sendiri ya yang mereka gubal dan juga mereka pindah masa AGM, Parlimen Mahasiswa. Semua student kalau you masuk freshman tahun pertama, you automatik jadi ahli union, kena bayar RM10. Jadi kalau tengok union ada keuangan sendiri untuk jalankan aktiviti sendiri. Mereka tak perlu bergantung kepada pentadbiran ataupun chancellor untuk keuangan. Dia orang ada duit sendiri. Ya, dan dia orang ada kantin yang dia orang uruskan sendiri di mana bagi sumber keuangan kepada union juga. Dan juga kalau tengok union dulu juga ada kendalikan surat khabar sendiri, mahasiswa negara. Mereka ada majalah sendiri, varsity, dan juga mereka ada newsletter, berita kampus yang keluar setiap minggu. Pada tahun 60-an, pilihan raya kampus dijalankan, dikendalikan sepenuhnya oleh mahasiswa sendiri. AMSU akan menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan raya, serupa macam SPR, macam Suruhanjaya Pilihan Raya lah. Mereka sehingga sampai ke tahap menuntut student power, menuntut perwakilan mahasiswa dalam pentadbiran tertinggi universiti. Dan juga di kolej-kolej kediaman, mahasiswa mahu direct representative juga perwakilan di kolej-kolej kediaman, di Senate Universiti, di library dan semua badan-badan pentadbiran universiti. Students mahu terlibat sama dalam mengendalikan universiti bersama dengan pentadbiran. Ini sebahagian daripada hak mahasiswa lah. Hak untuk mentadbir hal ehwal mereka sendiri. Hak untuk ada sebuah badan, students union, untuk
menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mahasiswa, untuk mewakili mahasiswa, sebenar-benarnya mewakili mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang kena tahu sejarah Students Union, tahu sejarah gerakan mahasiswa supaya mereka boleh buat perbandingan. Kalau kamu tak tahu, kamu ikut serta MPP sekarang, kamu ikut je lah. And kamu tak tahu apa-apa yang lebih bagus daripada serta MPP lah. Jadi, mengapakah perbezaan ini wujud ya? Sepanjang tahun 60-an, The Students Union bebas untuk bergerak. Tetapi format Students Union telah diubah oleh kerajaan melalui AUKU pada tahun 71 yang dengan jelas di bawah Seksyen 48 jadual AUKU meletakkan bahawa mahasiswa akan ada sebuah MPP dan bukan sebuah Students Union. Tapi kalau kamu lihat di UM, walaupun dah ada AUKU, dah ada Seksyen 48, The Students Union dekat UM lawan dan dapat mengekalkan ya Students Union dan strukturnya sehingga 74 bila AUKU dipindah tahun 75, kerajaan mengharamkan Students Union dan habislah. Yang jadi sekarang lah format MPP yang ada sekarang. Satu format yang dicipta oleh kerajaan untuk membunuh aktivisme mahasiswa dan untuk membunuh student power yang wujud pada tahun 60-an dan awal 70-an. Baiklah, terima kasih Fahmi kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Sama-sama. Kita akan berehat sebentar, jangan pergi ke mana-mana. Saya berasa Saya berasa longkang universiti kurang bersih. Ingat, calon-calon tidak boleh menyentuh isu-isu yang menjejaskan imej universiti. Faham? Saya akan memastikan semua kaum-kaum bergaul dengan mes. Dan isu-isu perkauman juga dilarang sama sekali. Belakang, tolong jangan bising. Calon sedang berucap. Jangan Ludi. Undi saya. Undi. Jangan tak undi. Mahasiswa. Saya atas nama mahasiswa. Saya berjanji akan memperjuangkan kebangkitan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Segala masalah yang berkaitan dengan mahasiswa, kami duduk bincang bersama dan membuat keputusan bersama. Siapa bising saya cocok. Tak ada komen. Sebenarnya tak ada apa-apa yang boleh saya beritahu sebab semuanya masih dalam siasatan. So, jangan tanya banyak, okey? Kita akan uruskan perkara ni. So, jangan tanya banyak. Tak ada komen. Saya tak boleh bagi tahu apa-apa. Masih dalam siasatan, okey? Saya kena pergi.
Selamat kembali ke Chit Chat Show. Ya, iklan-iklan tadi mungkin nampak ada sedikit lucu, tapi it sound like me, look like me, but it's not me. Correct? Walau bagaimanapun, kisah-kisah tadi mungkin juga menjadi kisah sebenar. Tapi saya tak tahulah sama ada dia benar ke tidak kan. Tapi tidak mengapa. Mari kita menyaksikan satu insiden yang baru-baru saja berlaku. Semasa campus selection ada malam untuk rapat umum. Malam rapat umum itu kami pergi menyokong calon-calon kami dan memegang banner kami lah. Saya nampak di sebelah kiri saya ada seorang Suddenly menjerit something like salam pro pembanggang. orang itu datang dekat banner kami dan terus ambil pisau dan koyakkan banner kita. Semasa itu ada orang berdiri di belakang banner itu kan. Pisau itu hampir nak mencederakan kawan saya. Tindakan suspek itu sangat cepat dan ia berlaku secara terbuka. Kalau dia guna pisau itu bukan untuk menggerak banner tetapi untuk mencederakan kawan atau saya. Tak tahu macam mana lah hari ini. Lepas dia koyakkan banner kami, lepas itu JK hanya mencerahkan saya dengan budak itu. Laki itu diri di kawan aspirasi sana dan lepas itu JK tak buat apa-apa. Isu tu masih tak diselesaikan lagi dan saya berharap isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Pilihan Raya Kampus merupakan satu ruangan demokrasi dalam sesebuah universiti. Bayangkan ya, jika ruangan demokrasi semakin takis, macam mana mahasiswa dapat mempertahankan hak mereka? Macam mana? Itulah soalan yang perlu kita fikir dan mengambil tindakan. Kes UKM 4 terjadi apabila yang mana saya dan beberapa orang teman-teman saya daripada Kelab Sains Politik UKM hadir ke Hulu Selangor untuk meninjau keadaan dan suasana ketika pilihan raya kecil. Saya dan beberapa orang teman-teman lain telah ditahan oleh pihak polis semasa dalam perjalanan meninjau kawasan di Hulu Selangor. Namun begitu, pihak polis telah melepaskan kami setelah mendapati tiada sebarang bukti untuk mendakwa kami. Namun begitu, kecewa apabila kami masih lagi didakwa oleh pihak universiti atas tuduhan di bawah Seksyen 15.5 Akta Universiti, Kolej Universiti. Pertama, hak saya sebagai seorang mahasiswa itu untuk berpolitik itu telah dinafikan. Yang kedua, kebebasan saya sebagai seorang rakyat Malaysia itu untuk bergerak ke mana-mana atas kehendak saya itu juga telah dinafikan. Kerana kali kedua saya ditahan oleh pihak polis itu atas alasan bahawa saya ini mahasiswa dan saya berada di dalam kawasan pilihan raya. Seorang mahasiswa sains politik, seharusnya kebebasan akademik saya itu dijamin oleh perlembagaan. Kami telah belajar dalam kuliah, kami nak lihat secara praktik di ground, tapi ia telah dinafikan apabila kami ini adalah mahasiswa dan mahasiswa itu dilarang hadir di kawasan pilihan raya. Kita telah menjemput satu tetamu yang khas untuk memberi jawapan, memberitahu kita sama ada dia benar atau tidak. Dipersilakan Cik Sok Wah. Saudari Sok Hua merupakan mahasiswa yang pertama mencabar kesahihan AUKU di dalam mahkamah pada tahun 2004 apabila beliau didakwa di bawah AUKU kerana melibatkan diri dalam kempen pilihan raya umum. Jadi Sok Hua, selepas menengok insiden yang begitu meletup, apakah pandangan Sok Hua? Ini ialah satu kejadian di mana AUKU memainkan peranannya. Dan bagi saya ada pengalaman yang sendiri di mana saya pernah melibatkan diri dalam kempen pilihan raya umum dan disebabkan itu saya telah didakwa dalam mahkamah universiti. Pengalaman ini memang tidak seronok lah di mana saya seorang yang telah cukup umur 21 tahun dan juga pengundi di mana
Kalau lebih lanjut, saya boleh menjadi salah seorang calon kalau saya nak ambil kesempatan ini. Saya lihat mengapa ada satu diskriminasi terhadap mahasiswa, di mana mahasiswa tidak dilayan seperti orang biasa. So bagi saya memang hak politik tu ialah hak yang patut dinikmati oleh semua. Kami kata kalau saya citizen, memang ini satu kewajipan juga untuk kita untuk mengambil tahu apa yang berlaku di kalangan kita. AUKUS ni memang perlu dimansuhkan lah, di mana kami telah lihat akibatnya macam mana dia menyeksakan, menzalimi mahasiswa secara khususnya. Ya, terima kasih Sok Wah. Jadi saya yakin kalian-kalian semua di rumah tu mempunyai pendekatan yang lebih mendalam selepas mendengar pengalaman Sok Wah tadi ya. Okey, jangan pergi ke mana-mana sebab kita mempunyai lagi satu tetamu khas. Kita berehat sebentar ya. Persembahan teater Tanda, sebuah cerita yang berkaitan dengan tema alam sekitar dan kemusnahan alam, telah dihalang daripada meneruskan pementasan di panggung eksperimen Aswara dengan alasan yang tidak jelas setelah 2 malam persembahan tersebut berlangsung. Soalan pertama saya adalah kenapa ditarik balik kan? Apa alasannya? Dan alasan pertama yang keluar daripada mulut rektor itu adalah saya diberitahu ada satu babak dalam pementasan kamu yang tidak sesuai dipentaskan di sini. Dia cakap saya tak tengok lagi, tapi saya tak perlu tengok sebab saya dah ada orang yang saksi yang laporkan pada saya. Dah cakap babak tu 30 saat je. Dah lah dia tak tengok lagi dan saya rasa babak itu bukan sengaja dia adakan, ada sebab kita menunjukkan babak itu kan. Jadi saya cakap saya boleh potong babak itu. Kalau kerana babak itu dia nak ban lah saya kan. Tapi dia cakap tak perlu. Dia cakap kalau awak potong babak tu pula, dia cakap awak tak ada kebenaran. Dia cakap awak tak ada surat daripada kami, HA. The problem is kami ada surat, tapi surat itu adalah daripada HEP. Kenapa masa saya hantar surat tu ke HEP, kenapa HEP sign dan bagi cop kebenaran? Kenapa dia tak beritahu kami yang kalau untuk ini sepatutnya kena jumpa HA. Benda ini keluar dekat Dewan Negara kerana kami menggunakan kawan kami yang seorang untuk ajukan soalan ni dekat Dewan Rakyat kan, dekat so ada ahli parlimen dia tanya tentang masalah ini dan jawapan yang diberikan oleh Kementerian Kesenian Kekwa adalah itulah alasannya adalah tentang tak dapat kebenaran HA kan, dan satu lagi cakap tak ada permit. Dia tak cakap pula tentang babak itu di dalam Dewan Parlimen, dia tak jawab pula tentang babak, sedangkan masa saya jumpa rektor tu perkara pertama yang keluar dari mulut adalah tentang babak itu. Satu insiden telah berlaku di Universiti Utara Malaysia UUM. Beberapa pelajar yang prihatin terhadap kemudahan bas dalam universiti telah menyuarakan pandangan mereka tentang kenaikan tambang bas. Akibatnya, mereka telah dipanggil untuk sesi soal siasat. Saya terima panggilan daripada dekan college petang itu. Jadi saya pun dipanggil untuk memberikan kenapa you cakap dengan student macam ni. So apa ia boleh menimbulkan rasa tidak senang hati terhadap universiti, terutamanya terhadap Naib Chancellor lah. Bila minggu yang kedua tu, saya dipanggil oleh Unit Keselamatan untuk memberikan keterangan. Mereka tanya macam-macam, mereka menekan saya dari segi psikologi lah, itu yang paling penting. Mereka tekan saya supaya mengaku bersalah. Tapi ada satu tahap tu lepas proses tu berlaku, universiti hantar surat yang saya dikenakan seharusnya tidak boleh bertindak begitu kepada student yang benar-benar bukan saja ada inisiatif untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi, tapi juga menyokonglah jangan kita nak bising mereka tekan kita dan mereka dakwa kita. Tak boleh macam tu. Selamat kembali ke Cicit Show. Ya, tadi kita telah mendengar cerita dulu dari Encik Fahmi dan Sok Wah pula memberitahu kita kisah benar
Bagaimana pula dengan pandangan tetamu khas seterusnya ya? Dipersilakan Dr. Azmi. Apa khabar? Apakah pendapat doktor ya tentang pilihan raya kampus sekarang? Apa yang penting di sini adalah pengajaran yang diperolehi dari satu pilihan raya. Maksudnya prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan yang patut ada di dalam semua rakyat Malaysia. Jadi kalau pelajar kita ya dari awal lagi ya pengalaman dia dengan pilihan raya adalah satu pengalaman di mana jikalau anda berkuasa anda boleh melakukan benda yang tidak elok. Jikalau anda berkuasa anda boleh memberat sebelah satu pihak ya. Ini akan memberi pengajaran yang buruk kepada pelajar-pelajar kita bahawa demokrasi itu tidak wujud dan demokrasi itu boleh dipermain-mainkan. With power you can do anything. Dan ini salah. Ini sangat salah. Bagaimana pula dengan penglibatan ya mahasiswa dalam pilihan raya kampus? Pilihan raya kampus kalau saya mahasiswa pun saya tak akan melibatkan diri kerana boring. Campus elections dia punya kempen sangat terkawal. Ya poster pun dia terkawal. Ya, kalau kita pergi masa campus election, kalau kita lihat poster semua sama. Ya, satu mamat tu rupanya sebiji macam satu mamat yang lain. Ya, tak ada beza. Mungkin tak disebabkan pihak universiti tidak memberi dorongan atau sokongan yang jelas kepada mahasiswa ya? Seelok-eloknya pihak universiti tak ada kena-mengena langsung dengan pilihan raya dengan student government ya kerajaan mahasiswa. Itulah yang idealnya ya. Kita mesti membebaskan diri daripada apa-apa penglibatan pihak universiti. Itu yang ideal. Ya, kita tidak boleh kata universiti tidak mendorong, siapa kisah? Kita tak kisah. Sepatutnya universiti itu diketepikan langsung kerana student government itu student government, bukan university government. Adakah doktor setuju bahawa mahasiswa sekarang ditindas ataupun disekat? Tentu sekali. Aku menyekat macam-macam hak. Sebab kuasa itu telah pun ada di dalam AUKU ini dan telah pun diberi kepada universiti. Tambahan lagi, universiti menggunakan kuasa yang sedia ada kepada mereka. Jikalau pihak universiti tidak mahu menggunakan AUKU, ini bermaksud walaupun undang-undang itu ada, ya, tetapi mahasiswa masih tidak ditindas kerana pihak universiti tidak mengambil tindakan. Tetapi kita boleh lihat di sini bahawa pihak universiti memang mahu ambil tindakan. Jadi pihak universiti sendiri ya tidak faham kepentingan kebebasan akademik bagi pelajar. Ya, dan mereka hanya mementingkan mengikut arahan kerajaan. Apakah nasihat doktor ingin berikan kepada mahasiswa maupun pihak universiti? Pihak universiti tak akan dengar cakap saya. Jadi tak guna saya beri nasihat. Kepada mahasiswa, nasihat saya adalah dua. Pertama sekali, betul-betul kaji peraturan-peraturan yang ada. Okey, undang-undang yang ada yang mengawal hidup anda, ya. Dan kemudian apa saja yang anda boleh buat. Buat saja. Push the boundaries, push the envelope. Itu satu. Kedua, guna teknologi yang sedia ada. Ya, internet dan sebagainya. Gunakan teknologi yang sedia ada untuk memperolehi information dan juga untuk menyebar information. Ya, janganlah terhad kepada kampus sahaja. Ya, kita sekarang ada internet dan cyber world. Ketiga, jangan lupa peristiwa anda sebagai seorang mahasiswa. Bila graduate nanti, teruskan kempen untuk membebaskan generasi yang akan datang. Okey. Terima kasih Dr. Aziz. Itulah sahaja untuk hari ini. Kita jumpa di minggu depan pada masa yang sama, tempat yang sama di Cik Cik Show. Bye-bye. Sejak akhir daripada 5 tahun ataupun 10 tahun yang terakhir ini, mahasiswa sudah mula untuk berani bersuara. Maknanya untuk dikenakan tindakan akta amnesti, bahkan untuk akta-akta yang lain, di peringkat mahasiswa sudah sedar dan juga sudah celik untuk bersuara. Bahkan ada juga kalangan mahasiswa yang bukan sekadar dikenakan tindakan AUKU, bahkan juga dikenakan tahanan ISA sebagai contoh. Baik itu, saya nampak perkembangan yang baik yang berlaku kat peringkat mahasiswa dan juga gerakan mahasiswa.